853. Nak tahu apa tu? Jangan pergi mana-mana. Assalamualaikum semua. Kita kembali dalam lagi satu episod Sembang sama Fayad. Dan hari ini kita akan bincangkan 3 perkara iaitu 8, 5 dan 3. Apakah nombor-nombor yang baru saya sebutkan ini? Baiklah, nombor ni adalah tempoh pemegangan rumah anda. Kenapa ada 3 nombor? Dialah 8 tahun, 5 tahun dan 3 tahun. Okey. Dia dipecahkan kepada 3 kategori. Kategorinya ialah rumah HDB BTO, rumah HDB resale dan juga rumah private. Okey. Dan kenapa ada perbezaan dalam 3 kategori ini? Tak ke HDB BTO dengan HDB resale tu sama? Kan? Nak tahu? Kita teruskan Okey. Kategori yang pertama, rumah BTO, build to order flats. Okey. Kategori yang ini adalah 8 tahun. Kenapa dia 8 tahun? Disebabkan dipecahkan kepada 2 timeline. Yang pertama ialah tempoh untuk tunggu kunci, dapat kunci. Hari ni you booking you punya flat, 3 tahun kemudian dapat kunci. Lepas dapat kunci, tinggal dalam rumah tu lagi 5 tahun. Kalau kita jumlahkan dia bersama, 3 tahun tambah 5 tahun jadinya 8 tahun. Jadi daripada kita book flat tu sampai masa boleh jual rumah, 8 tahun. Kategori yang kedua, 5 tahun. Kategori yang ini adalah rumah HDB resale. HDB resale ni untuk anda yang tak tahu, adalah rumah yang dijual dalam open market, yang kita beli daripada pemilik rumah mereka sendirilah, ataupun individual owners. Okay? Dan bezanya dengan BTO ialah HDB resale ni tidak ada tempoh menunggu macam BTO. Sebab BTO ni kita kena tunggu rumah dia siap, tempoh pembinaannya 3 tahun. HDB resale tidak ada sebab rumahnya sudah sedia, kita pindah masuk saja. Paling-paling pun buat renovation. Okay? Jadi awak beli rumah tu, masuk, tinggal 5 tahun ataupun diami dalam rumah tu untuk 5 tahun. Lepas 5 tahun habis, boleh jual. Itu disebabkan hanya 5 tahun sahaja. Kategori yang ketiga, 3 tahun, adalah untuk rumah-rumah private. Tidak kisahlah rumah private yang baru ke ataupun rumah private resale, sebab tak ada beza dalam kategori rumah private ni. Okay? Rumah private ni dia 3 tahun sebab bezanya dengan HDB, rumah private tidak ada minimum occupation period, iaitu MOP. Okay? MOP tu 5 tahun lah, hanya untuk rumah HDB. Rumah private pula tidak ada MOP, tapi rumah private ada SSD. Apa tu SSD? Seller Stamp Duty. Iaitu kalau rumahnya dijual dalam tahun yang pertama dia beli, dikenakan bayaran stamp duty 12%. Kalau dijual dalam tahun yang kedua, daripada hari pembelian rumah tu, dikenakan stamp duty 8%. Dan kalau dijual dalam tahun yang ketiga pula, dikenakan stamp duty 4%. Tidak make sense untuk orang yang beli rumah private ni untuk jual rumah mereka dalam the first 3 years. Okay, sebab dikenakan bayaran stamp duty. Tidak ada keuntungan selalunya. Alright? Jadi apa yang harus mereka buat adalah untuk jual rumah mereka selepas tahun yang ketiga, iaitu tahun yang keempat lah. Okay? Dan tadi saya dah cakap tidak ada beza rumah private yang baru ataupun resale. Yang baru tu iaitu sekarang banyak ada projek-projek kondo baru nak naik. Okay? Tidak ada beza. Sebabnya apa? Kalau kita tengok kepada HDB, lihat kepada HDB MOP tu, minimum occupation period, mula daripada hari pemilik rumah itu mendapat kunci rumah. Tetapi untuk rumah private, pembeli rumah tu sign the dokumen ataupun sale and purchase agreement lah, masa mereka beli rumah tu. 3 tahun tu bermula daripada hari mereka sign. Okay? Jadi kalau dia beli rumah yang baru, kondo yang baru, projek lah kan, rumah belum siap, hari ni dia beli, dia sign, walaupun lah tahun ketiga ataupun tahun keempat tu rumahnya belum siap, pembeli tu boleh jual rumah dia, tak ada beza.
Jadi untuk rumah private tu tak ada beza. You tunggu 3 tahun, lepas 3 tahun je boleh jual. Jadi kondo, apartment, landed property, semuanya dalam kategori private 3 tahun. Jadi kenapa penting sangat untuk tahu perbezaan timeline ni? Yang ini saya akan bincangkan dalam episod yang akan datang. So jangan pergi mana-mana, look out for the next episode. Kalau belum like, belum subscribe, tekan like dan subscribe tu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.